Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ni Allah Taala bagi izin kepada kita untuk sekali lagi bersama-sama dalam ruangan ini. Hari ni dah hari yang ke-7, esok hari yang ke-8, malam yang ke-8 dah. Dan hari ni Allah Taala uji dengan hampir semua negeri di Indonesia ni masuk kembali dalam grup PKP ya. Ada orang buat joke kan, dulu orang ni left group, kemudian masuk balik, admin masukkan. Apa pun kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab PKP yang ketat ini, Allah Subhanahu wa taala akan reduce ataupun kurangkan jumlah jangkitan yang kena kepada kita, dan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala cepat sembuhkan mereka yang diuji Allah dengan kesakitan. Baik, malam ni saya nak bercakap pasal la adri. Pasal saya tak tahu. Okey, ada satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak silap saya Abu Sa'id Al-Khudri, kalau saya silap nanti betulkan. Abu Sa'id Al-Khudri sebut la adri nisful ilm. Bercakap tidak tahu itu merupakan separuh daripada ilmu. Bercakap tidak tahu itu merupakan separuh daripada ilmu. Bagaimana? Saya bawa satu contoh bagaimana Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas merupakan pengasas ataupun orang yang dinisbahkan mazhab Maliki kepada beliau. Imam Darul Hijrah yang meninggal pada pada umurnya 90 tahun tak silap saya. 155 lebih kurang saya tak ingat dah tarikh. Sebab Imam Syafi'i sempat berguru dengan dia. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. 70 Hijrah Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Baik. Pada satu ketika Imam Malik diajukan dengan 48 soalan. 48 soalan agama. Imam Malik, siapa-siapalah mengaji dalam bidang pengajian Islam akan kenal Imam Malik dengan kitab Muwatta. Kadang Imam Malik antara karya hadis awal yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah maknanya Madinah pada ketika itu berpandukan dengan panduan fiqh daripada Imam Malik, guru kepada ramai para imam-imam yang besar. Pada satu ketika Imam Malik ditanya dengan 48 soalan. 48 soalan. Imam Malik hanya, tak salah Imam Malik tak jawab 32. Dia pun jawab itulah sikit. Maknanya sebahagian besarnya Imam Malik berkata aku tidak tahu. Imam Malik kata aku tidak tahu. Sebab dalam ilmu ini kita kena lihat bahawasanya di sana adanya sudut-sudut yang dipanggil kepakaran dalam semua bidang ilmu. Baik, sebagai contoh, Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal, kedua-dua mereka ini bersahabat dan kedua-dua mereka ini berguru di antara satu sama lain. Al-Imam Syafi'i akan banyak merujuk Imam Ahmad dalam soal hadis. Sebab dia tahu kepakaran Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya kepakaran dia bukan kata Imam Ahmad bin Hanbal tak tahu soal fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal tahu soal fiqh, tapi kepakarannya terserlah dalam bidang hadis. Kita boleh tengok adanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 23 jilid. Tapi dalam bab fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal akan berguru dan juga belajar daripada sahabat dan juga guru beliau Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. So dalam keadaan ini, kita sebagai seorang yang hidup pada zaman ni, nak tak nak kita kena menerima bahawasanya tak ada manusia yang akan tahu semua perkara. There's no such thing as encyclopedic man. Kalaupun dia encyclopedic man, sebagai contoh dalam bidang pengajian Islam, di zaman saya belajar di bila mana disebut Al-Imam Muhammad bin Abu Zuhrah, Imam Muhammad Abu Zuhrah dikelar sebagai encyclopedic.
sebab hasil tulisan beliau ni dalam pelbagai ilmu. Tapi orang menggelarkan Al-Imam Muhammad Ibn Abu Zuhrah ni, dia sekadar sentuh surface saja. Dia bukan pakar dalam bidang-bidang yang tertentu. Sebab tu para pendengar sekalian, kita kena menerima dalam bidang perubatan pun, kalau dia doktor perubatan, belum tentu dia pakar. Ada orang pakar ENT, belum tentu dia pakar jantung. Ada orang pakar jantung, belum tentu dia pakar dalam bidang sakit puan dan sebagainya. Sebab tu dalam bidang agama, sebagai contoh, dalam bidang agama juga, nak tak nak kita kena terima di sana adanya kepakaran-kepakaran yang perlu kita hormati. Dan kita kena menerima di sana adanya orang-orang yang dia tak tahu banyak bidang. Sebagai contoh, saya sendiri, saya lulusan Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul. Fiqh dan Usul, maknanya saya, pengurusan belajar saya fiqh, usul fiqh. Tanya saya bab usuluddin, okey, surface, perkara-perkara asas, bab akidah, bab falsafah, bolehlah jawab sikit-sikit. Tapi saya bukan pakar. Hatta dalam bidang fiqh sekalipun, kalaulah ada yang bertanya saya bidang-bidang muamalat, bidang-bidang yang berkaitan dengan perbankan, bidang-bidang yang berkaitan dengan kewangan Islam, saya tak mampu jawab. Kenapa? Walaupun saya ada asas ilmu dalam perkara tersebut, saya tak ceburi bidang tersebut. Sebagai contoh, baru-baru ni bila Shopee nak tawarkan platform pembayaran, beli dulu bayar kemudian, ada orang tanya saya, ustaz, apa hukum? Saya kata saya tak tahu. Yang pertama, saya tak tahu bagaimana keadaan dia. Yang kedua, saya tak tahu atas takif fiqh mana yang dia pakai. Sebab tu dalam keadaan ini, kita kena berhati-hati bila mana merujuk kepada rujukan agama. Sebab tu saya menyarankan kepada semua, dalam bab agama, rujuklah pihak yang berautoriti dalam agama. Siapa? Yang paling mudah ialah pihak mufti negeri masing-masing. Rujuk dengan pihak jabatan mufti masing-masing. Hatta di peringkat jabatan mufti masing-masing pun, bukan mufti seorang buat keputusan. Siapa-siapa yang ambil subjek fatwa, dia akan tahu bahawasanya di setiap negeri akan ada jawatan kuasa perunding hukum syarak ataupun jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing, yang mana bila mana sesuatu persoalan itu akan diangkat dalam perbincangan atau mudzakarah ahli-ahli fatwa negeri masing-masing. Mereka bincang secara mendalam, akhirnya mereka bawa satu keputusan yang dinamakan sebagai irsyad hukum ataupun keputusan hukum. So bayangkan, mufti juga tidak bertindak berseorangan. Di Malaysia juga sebagai contoh, adanya muzakarah majlis fatwa kebangsaan. Di sana mufti-mufti, 14 orang mufti, campur dengan 4 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, akan bincang sesuatu hukum. Maknanya kita kena menerima dalam soal-soal agama, rujuklah mereka yang selayaknya. Bagaimana nak tahu yang selayaknya? Yang pertama, selidiklah latar belakang keilmuan dia. Tak salah tanya, ustaz, tuan dulu ni latar belakang bidang apa? Contoh saya bawa kan, kalau dalam persoalan persoalan forex online, kita melabur ataupun kita main forex secara online, sedangkan hukum dia telah jelas dalam muzakarah majlis fatwa kebangsaan mengatakan bahawasanya siapa-siapa yang terlibat dengan forex secara online, masuk dalam website kita pun jual beli, maka hukum dia adalah haram. Ada orang kata, ustaz tu masuk, ada ustaz tu kata boleh. Kita cek latar belakang ustaz tu macam mana. Adakah dia ni seorang yang memang berkhidmat dalam bidang perbankan Islam, dalam bidang kewangan Islam, sebagai contoh. So nak tak nak kena tahu dalam soal-soal ini. Sebab tu sebahagian besar yang tanya saya juga jawab tak tahu. Tadi ada yang DM tanya saya, DM saya tanya soalan, apa hukum seorang sahabat dia ni jadi volunteer, saya share lah, jadi volunteer untuk program vaksinisasi. Maknanya dia nak jadi antara rakyat Malaysia 3,000 rakyat Malaysia pertama yang disuntik vaksin. Soalan dia, kalaulah dia ni mati, dia mati syahid ke dia mati katak? Jawapan saya tanya mufti. Sebab apa? Sebab saya pun tidak tahu. Dan janganlah kita cepat-cepat memandang orang yang jawab tak tahu, apalah dia ni, itu pun tak tahu. Dah memang tak tahu. Kita kena menerima hakikat
ini. Tak semua orang tahu semua benda, dan tak semua orang boleh dipakar segala-galanya. Kita mungkin tahu satu perkara, kita mungkin akan tak tahu banyak perkara. Hormatilah disiplin keilmuan. Dan saya nak pesan kepada semua, famous, popular tidak melambangkan keilmuan seseorang. Saya ulang, famous, kemasyhuran, dia viral, akaun dia juta orang tu, tak semestinya dia itu pakar, terutamanya dalam bidang agama. Kadang-kadang malu, ada setengah orang tu bagi hukum, bercakap tentang hukum hakam, sedangkan dia tak ada kepakaran pun dalam bidang itu. Cukup setakat beritahu surface. Ada orang kata, ustaz, itu kami tak boleh berdakwah lah. Bab dakwah, semua orang kena berdakwah. Tapi nak cerita dalam bab hukum hakam, bukan kamu untuk cerita bab hukum hakam. Berdakwah mudah. Jom solat, itu dakwah. Jangan buat dosa, itu dakwah. Tapi janganlah pula kita, ni semayang tak rapat saf ni, ni semuanya Illuminati lah ni. Ini semuanya agenda akhir zaman. Masalah kita tak tahu hukum. Kita cepat-cepat bertindak atas kata dengar semata-mata. Sedangkan mungkin dia tu tak ada asas pun bidang, ataupun ada asas sahaja bidang agama, tapi disebabkan dia itu popular. Saya pernah menegur seorang yang tarafnya star famous lah, bagi bab hukum hakam. Saya pernah tegur, tapi tak layannya lah saya siapa. Tapi yang penting, nak tak nak dalam dunia keilmuan, jangan cari ilmu semata-mata di media sosial. Saya ulang, mencari ilmu jangan semata-mata dengan media sosial. Tak semestinya penceramah tu hebat, dia pakar. Tidak. Ada masa lepas ni balik, cek laman web mufti negeri masing-masing, cek siapa ahli jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Dalam bidang kewangan, kita adanya panel penasihat, panel penasihat syariah bank negara. Kita ada panel penasihat syariah, sebab tu bank-bank ada panel penasihat syariah. Cek siapa mereka ini. Supaya apa? Supaya kita akan dapat tahu untuk nak rujuk siapa sepatutnya. Tak semestinya, ni ustaz ni akaun dia 1 juta orang yang follow, mesti ustaz ni cakap mesti betul. Tak semestinya betul. Sebab dalam soal-soal sebegini kena rajin lah cari ilmu. Dan kadang-kadang yang lagi malang, waktu masjid dan juga surau masih buka, kadang-kadang yang mengajar di masjid surau kita tu merupakan pakar, orang hebat, diiktiraf keilmuannya, kepakarannya diiktiraf. Tapi disebabkan dia mengajar masjid, dia mengajar surau, dia tak ada akaun Facebook, dia tak ada Instagram, dia tak ada Twitter, kita beranggapan ni siapa? Padahal di situlah lubuk ilmu. Sebagai contoh, saya nak cerita seorang guru saya, almarhum Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur sebagai contoh. Pendidikan beliau hebat. Belajar di India, belajar hadis di India, kemudian menuntut di Universiti Al-Azhar, ambil master di Universiti Al-Azhar, 4 tahun ambil master di Universiti Al-Azhar, balik buat PhD di Semayah. Tak ada pun media sosial, tetapi buku karangan beliau hebat. Menulis tafsir, Pedoman Muttaqin yang saya ajar sampai sekarang, tulisan-tulisannya dikaji dan sebagainya, dalam bidang keilmuan sebagai contoh. Sebab tu pada saya, orang yang mampu belajar bahasa Arab, orang yang mampu belajar bahasa Inggeris, bidang agama, sebab saya buat contoh 3 nama je, 4 nama. Siapa-siapa yang nak ilmu agama, mungkin dia tak boleh nak belajar dalam bahasa Arab, saya bagi 4 nama dalam bahasa Inggeris, yang mana mereka ini merupakan bukan orang Arab. Cari Profesor Jonathan A.C. Brown. Profesor Jonathan A.C. Brown. Tengok macam, dia ni pakar. Dia pakar dalam bidang hadis. Muka pun handsome, tak percaya, macam artis je. Carilah nama Imam Suhaib Webb. Imam Suhaib Webb. Ketiga, carilah Nu'man Ali Khan. Nu'man Ali Khan. Yang keempat, carilah Syekh Hamzah Yusof. 4 ni saya bagi dulu.
Nanti ada masa lagi saya cuba elaborate. Pertama, Profesor Jonathan A.C. Brown. Nama Wak Saleh, Muslim, dia Muslim. Dia tulis buku Slavery in Islam. Saya tak sempat beli sebab saya tak berpeluang untuk beli lagi. Mengkaji Bukhari, mengkaji Muslim, hafal Quran. Cari Imam Suhaib Webb. Yang mana Imam Suhaib Webb ni asalnya seorang Kristian hebat. Bapa dia orang Kristian, dia pun hampir jadi padri tapi masuk Islam, belajar di Al-Azhar. Selalu ada rancangan. Kemudian cari Nu'man Ali Khan, dan yang keempat cari Syekh Hamzah Yusof. Carilah mereka ni kalau tak boleh. Di Malaysia pun cuba cari. Ingat, kemasyhuran, famous seseorang tu tak menjamin dia pakar. Tak menjamin dia pakar. Dan tidak menjadi suatu yang aib kalau seseorang tu dulu dia berpandangan begini, kemudian dia kata pandangan saya salah, maka saya terpaksa wujudkan satu pandangan lain. Sebab dalam keadaan sebegini, saya sebut awal-awal tadi, satu riwayat pada Abu Darda tersebut, la adri nisful ilma. Nisful ilm, tak tahu itu merupakan sebahagian daripada agama. Biarlah kita dianggap tak tahu, orang tengok diam je, tahu kot, tak apa. Daripada kita bercakap, tiba-tiba yang keluar daripada mulut kita ialah kebodohan. Saya ulang sekali lagi, biarlah kita diam, nampak macam bodoh, tak tahu apa, tak apa. Daripada kita bercakap dan terserlahlah bahawasanya memang kita bodoh dan juga jahil. Saya berhenti insya-Allah dah 8.16. Saya janji pada awal-awal dulu, setiap kali saya live saya takkan lebih pada 15 minit. Setakat tu saja, nanti saya akan upload di YouTube saya insya-Allah. Ada masa esok kita jumpa. Moga-moga ada kebaikan untuk semua yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.